Bila Nabi kata 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab. Lalu Uqasyah bin Mihsan, ini sahabat Nabi yang gugur syahid pada tahun 12 Hijrah dalam peperangan dengan golongan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Puasa qadanya, Allahu Akbar. Yang ketiga, dia jaga kemaluan, jaga maruah, jangan jatuhkan maruah, tutup aurat. Senang. Yang keempat, kalau ada suami taat suami. Suami sebab kopi, senang tak? Suami balik kerja lepas malam ni, yang buatkan saya kopi, senang tak? Buat tak? Tak buat. Kurang ajar sungguh. Buatlah kopi secawan ibu. Suami tu menanggung dosa kita. Kita duk sayang sangat dengan artis yang kita sayang. Dia tak sanggup menanggung dosa kita. Yang sanggup menanggung dosa kita yang minta kopi secawan tu. Kita berkira sangat. Jangan. Dia laki-laki yang hebat. Dia sanggup menanggung dosa kita bila diijab kabulkan. Kalau tak ada suami, senang 3 perkara. Kemudian kata laki-laki itu, apa yang Allah kata halal aku ambil, Allah kata haram aku tinggal. Boleh tak aku masuk syurga? Daripada soalan yang panjang, Nabi jawab 3 huruf 1 kalimat, nun ain mim, na'am. Ya, masuk syurga. Senang. Yang payah nak masuk neraka. Rahmat Allah yang begitu luas. Saya nak ambil beberapa hadis kalau sempat, insya-Allah. Hadisnya panjang-panjang belaka. Kan? Pukul Isyak kita berhenti. Sebab Isyak 8.37 tak silap betul kan? Isyak dia kita berhenti kan? Dia sebaik-baik kuliah, mulanya lambat, habisnya cepat. Betul kan? Betul, Alhamdulillah. Kalau setuju tu, tanda setuju lah tu. Betul, Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana keadaan orang yang masuk neraka Allah keluarkan daripada neraka. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ni anak kepada Malik bin Sinan. Ayah dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Malik bin Sinan ialah sahabat yang tahan, yang menjaga Nabi. Malik bin Sinan ini bila darah keluar di pipi Nabi, dia jilat dengan lidah dia. Dia jilat. Nabi kata, kalau kamu nak tahu sahabat yang darahnya bercampur dengan darahku, Malik bin Sinan. Orang yang dalam peperangan Uhud duk pertahan diri masing-masing. Dia cari Nabi, mana Rasulullah. Dia tahan Rasulullah dari serangan musuh, sehingga beberapa anak panah menembusi dadanya dan digugur di atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anak dengan ayah sama-sama hebat. Qal anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal idza dakhala ahlul jannata ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara yaqulu Allahu man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu fayakhrujuna qad imtuhishu an wa'adu humama fayulquna fi nahril hayat fayambutuna kama yang tanbutul jannah tambutul habba fi hamil sayli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alam tara annaha tanbutu samra multawiyah. Rawahu al-Bukhari. Hadis 6192, hadis Bukhari dan juga Muslim 184. Apabila ahli syurga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli syurga dia sudah masuk syurga dan dihisab, setiap kita orang-orang yang soleh paling tidak 50,000 tahun di atas mahsyar, 50,000 tahun akhirat, 50,000 tahun dihisab. Dan sebab itu ada sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Ada hadis antaranya
Bila Nabi kata 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab. Lalu Ukasyah bin Mihsan, ini sahabat Nabi yang gugur syahid pada tahun 12 Hijrah dalam peperangan dengan golongan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ukasyah dengar Nabi kata masuk syurga 70,000 tanpa hisab. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku tergolong daripada 70,000 itu. Lalu Nabi angkat tangan. Ukasyah seronok. Datang seorang laki-laki lain, ya Rasulullah, doakan daku sebagaimana dikau doakan Ukasyah. Lalu Nabi kata, qad sabaqaka biha Ukasyah, sesungguhnya doa tadi khusus untuk Ukasyah sahaja, tidak kepada orang lain. Ukasyah gugur syahid di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam hadis yang lain juga disebut, adakah 70,000 saja? Dalam hadis yang lain, Nabi tak keluar rumah 3 hari bercampur sahabat. Nabi keluar rumah solat waktu saja. Rumah Nabi kan kat kubur dia, itu bilik Aisyah radhiyallahu anha. Masuk waktu Nabi keluar, Nabi imam solat, lepas tu habis solat Nabi masuk rumah. 3 hari macam tu Nabi buat. Nabi tak duduk sembang-sembang dengan sahabat-sahabat seperti biasa. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa tak keluar seperti biasa? Kata Rasulullah, sebenarnya selama 3 hari aku bermunajat pada Allah. Ya Allah, boleh tak engkau tambah 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab? Boleh tak engkau tambah? Lalu Allah tambah lagi 70,000 lain. Lalu ditambah lagi, setiap seorang itu boleh masukkan 70,000. Maknanya 70,000 orang, satu boleh masukkan 70,000. Kalikan tuan-tuan, kalikan. Cuba kali. Tuan-tuan, dekat kita punya handphone tu habis nombor, tak ada tuan-tuan. Ramainya umat Nabi Muhammad masuk syurga tanpa hisab. Antara sebabnya orang yang bertawakal kuat kepada Allah. Ukasyah ni, sahabat Nabi ni, dalam satu peperangan dia lawan pedang dia patah. Dia jumpa Rasulullah beri dia kayu. Kita ni yang akal jahat ni, kan kita kalau Nabi bagi kayu, kita kata apa dia? Ya Rasulullah, besi pun patah, kau bagi kayu apa barang? Kita yang jahat, otak yang jahat ini akan kata begitu. Tetapi Ukasyah pergantungan pada Allah dan Rasulullah sangat kuat. Bukan benda yang diberi, tetapi siapa yang beri? Rasulullah yang beri. Nescaya barang itu ada keberkatan. Dia guna, dia perang sampai habis, kayu pun tak patah. Ini Ukasyah bin Mihsan. Subhanallah. Lalu dalam keadaan ini, apabila semua dah selesai, ahli syurga masuk syurga, lalu ahli neraka dah masuk neraka. Lalu Allah buka satu tawaran. Ini rahmat Allah, rahmat Allah. Yaqulullahu man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imani fa akhrijuhu. Allah kata, mana-mana dari hamba-Ku yang duduk dalam neraka, dia ada iman sebesar zarah. Zarah tahu zarah? Atom. Tak boleh ditengok dengan mata. Kita guna mikroskop pun tak boleh tengok besarnya atom. Maknanya dia ada iman walaupun sekelumit zarah. Kata Allah, keluarkan. Hari ni aku nak bagi offer, tawaran orang-orang dulu kat dunia, dia Islam, dia beriman, tetapi dia ada dosa. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi, merompak, segala-galanya dibuat, masuk neraka. Dan hari ni orang yang dah masuk neraka tu, Allah bagi tawaran, Allah beritahu pada malaikat dia, mana-mana orang yang duduk dalam neraka yang ada iman walau sebesar zarrah, keluarkan. Lalu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhrujuna wa qad intahishu wa'adu humaman. Ketika ahli neraka tu keluar, tuan-tuan, apa terjadi? Imtuhishu. Maksud dia dalam keadaan yang keluar dari neraka itu rentung, tuan-tuan, hitam legam. Kenapa hitam legam? Terpanggang, tuan-tuan. Rentung, hitam legam,
perkataan uhtrishu disebut ihtaraku ihtirakal jaldi wa zuhurul azam. Maknanya dipanggang dalam neraka sehingga apa tuan-tuan? Dipanggang sehingga apa? Sehingga keadaan dalam neraka ketika dipanggang itu bukan saja rentung kulit luarnya, dagingnya, tulang-tulang kat dalam ni masak. Macam tuan-tuan makan mandilem tahu kambing. Kambing ni macam mana orang Arab masak? Dikukus. Tuan-tuan tolak dengan garpu, meleleh dia punya daging. Tolak tu, dibakar oleh Allah dalam neraka. Daging dengan tulang ini menjadi lembut, berpisah dengan tulang itu menjadi masak. Rentung, hitam legam. Hitam legam tuan-tuan kena panggang. Tuan-tuan tahu tak, gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham ahli neraka itu sebiji sebesar bukit Uhud. Biasa tengok bukit Uhud, bukan bukit Kepong, bukit Uhud. Kulit tebal ahli neraka itu tebalnya 3 hari perjalanan akhirat. Bibir ahli neraka di bawah ini punyalah panjang menutup bahu. Bibir atas ahli neraka ini punyalah panjang menutup muka. Ahli neraka itu diheret masuk ke dalam neraka dengan lidahnya, dan lidahnya yang panjang itu dipijak oleh orang ramai di dalam neraka Allah. Tali-tali neraka itu, setiap orang ada 7,000 tali-tali neraka yang akan diikat pada ahli neraka. Setiap satu tali diheret oleh 70,000 malaikat Allah. Dalam keadaan ahli neraka itu, keadaannya Allah sebut dalam keadaan yang luar biasa. Kemudian dalam keadaan dia itu, ahli neraka itu, dalam keadaan bila dia keluar dari neraka nak masuk syurga, dalam keadaan rentung, hitam legam, kerana mereka dipanggang oleh Allah. Seperti mana disebut dalam surah An-Nisa ayat 50-56, Allah sebut apa? Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada ayat-ayat kami, kami akan panggang mereka dalam neraka. Kullama nadijat, setiap kali rentung kulitnya yang tebalnya 3 hari perjalanan akhirat. Apabila rentung kulitnya, nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit yang baru. Sebab bila dah dibakar, dah rentung, dibakar lagi tak sedap. Tetapi dah dibakar, rentung, tukar baru, rentung, tukar baru, rentung, tukar baru, rentung, biar dirasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ahli neraka itu bila keluar dalam keadaan rentung menjadi arang, dalam keadaan fayulquna fi nahril hayah. Sebelum masuk dalam syurga, Allah baling dalam satu sungai dipanggil Nahrul Hayah. Nahrul ni sungai, hayah kehidupan. Sebab orang masuk neraka ni macam dah mati tuan-tuan. La yamutu fiha wa la yahya. Nak hidup kata nak hidup, mati nak kata mati lebih teruk daripada mati. Lalu dibalingkan di dalam sungai kehidupan agar segar kembali, hidup kembali, mukanya menjadi keputihan. Dalam hadis yang lain, apabila dibalingkan dalam sungai tersebut, mukanya dibalikkan dalam keadaan yang bersih. Fayaghtasiluna fihi fayakhrujuna ka'annahum al-qaratis. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apabila dia masuk dalam sungai, sungai itu berada di hadapan syurga, pintu syurga. Apabila dia masuk dalam sungai, dia bangun daripada sungai, mukanya menjadi putih seperti kertas yang putih yang dibuat menulis, bersih. Ada riwayat seperti mukanya bergeming
Gebilangan bersinar macam mutiara. Allahu Akbar. Dari neraka Allah keluarkan. Maknanya rahmat Allah, Allah berikan. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Maknanya Allah berikan syafaat supaya orang ini boleh keluar. Dalam satu keadaan, ada seorang ahli neraka, dia bercakap dengan ahli syurga. Ahli neraka ni, dia cakap ahli syurga. Dia kata apa? Demo kena kahwin. Oh Kelantan tuan-tuan. Oh Kelantan. Demo kena kahwin. Adik ahli syurga ni tengok, biasa tengok muka biasa. Oh, orang utara rupanya ahli syurga. Biasa tengok muka ni. Kat mana ni? Kat mana ni? Pantai Merdeka ke? Kahwin ya dulu kat dunia dulu, bagi demo minum air segelas. Kahwin. Lalu ahli syurga ni kata, oh betul, ingat-ingat. Kata ahli neraka, kamu minta dengan Allah supaya aku masuk syurga sebab aku beri kamu minum air dulu dekat dunia. Lalu ahli syurga ni minta, Allah perkenankan, dan dia masuk syurga sebab beri minum ahli neraka segelas air. Ahli neraka beri minum ahli syurga segelas air. Sebab tu kita besok orang beriman ni, kita nak berkawan sampai akhirat. Kalau masuk syurga besok, kawan kita tak ada dalam syurga, sebut namanya. Udah lagi nyari cara